Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin dan muslimat, para penonton, para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan limpah kurnia-Nya kita dapat menjadi hamba Allah yang bersyukur, yang sentiasa mengingati Allah Azza wa Jalla, menunaikan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah dan mencari jalan bagaimana nak mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Di antaranya, menunaikan ibadat dengan sempurna, menghadiri majlis-majlis ilmu, majlis kuliah, tadabbur ayat-ayat Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pimpin kita ke jalan yang diradainya, insya-Allah. Muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, insya-Allah kita teruskan pengajian kita di dalam tafsir juzuk yang ke-29, surah yang keempat, iaitulah surah Al-Ma'arij. Surah Al-Ma'arij. Susunan surah dari awal Quran nombor 70. Surah yang ke-70 di dalam siri surah juzuk yang ke-29, iaitulah surah yang keempat. Surah yang keempat. Buka mushaf, kemudian kita akan baca terjemahan pimpinan Ar-Rahman dan sedikit huraian dan beberapa ayat pilihan untuk kita tadabbur, insya-Allah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. Surah Al-Ma'arij. Kita pergi kepada muqaddimah surah. Suratul Ma'arij. Surah ini Makkiyatun, diturunkan di Makkah bittifaqi ahli tafsir, dengan sepakat daripada ulama-ulama tafsir. Ulama tafsir kata surah ini Makkiyah. Dan mengandungi 44 ayat. 44 ayat. Nama dia Tasmiyatus Surah, dikenali dengan nama yang masyhur sekali, nama dia surah Al-Ma'arij. Al-Ma'arij, apa makna dia? Tempat turun naik. Tempat naik turun. Turun naik ke naik turun? Naik dulu baru turun tak? Itu dia panggil Ma'arij. Macam kita kata Mi'raj, Al-Isra' wal-Mi'raj. Mi'raj tu mana naik. Dalam kata ulama, as-salatu mi'rajul mu'min. Solat yang kita lakukan ini dianggap sebagai mi'raj,
Maknanya kita naik. Ruh kita ni naik menghadap Allah Azza wa Jalla. Itu dia panggil Al-Ma'arij. Tempat turun naik. Kerana pada awal surah ini ditegaskan bahawa azab yang dijanjikan kepada orang-orang kafir tetap akan berlaku. Tidak ada sesiapa pun yang dapat menolaknya. Azab itu ditimpakan kepada mereka oleh Allah Ta'ala yang menguasai tempat-tempat turun naik yang dilalui oleh malaikat-malaikat dan Jibril ke pusat pemerintahan Allah Azza wa Jalla untuk menerima dan menyempurnakan tugas masing-masing. Jadi malaikat ni lahu mu'aqibatun. Mu'aqibat mana malaikat yang turun naik tu kasyif. Malaikat yang kerja malam jaga kita semalam dan naik pagi ni. Yang pagi ni, hari ni, yang hari ni turun pagi ni, dia pergi asar sekarang. Ya, dia tu kasih di asar, waktu asar. Kerana itu di antara solat yang kita kena jaga utama. Semua solat kena jaga, tapi ada yang kuat, dipanggil as-salatul wusta, iaitu solat asar. Sebab malaikat tu kasih masa tu. Maknanya dia turun, kita sedang ibadat, dia naik, kita sedang ibadat. Alhamdulillah. Jangan dia turun, kita tengah tidur, dia naik pun tidur juga. Apa ada dalam buku rekod kita? Tidur. Kemudian ada juga sebahagian kitab meletakkan nama dia surah Sa'ala Sa'ilun. Surah Sa'ala Sa'ilun. Dan ada yang ringkaskan dengan nama surah Sa'ala. Kenapa? Sebab tidak ada dalam Quran ini surah yang dimulai dengan Sa'ala kecuali surah ini. Tanda para jemaah. Hanya surah Al-Ma'arij ini saja yang dimulai dengan Sa'ala. Alhamdulillah. Intisari kandungannya, apa ada dalam kandungan ini? Panjang intisari dia dalam pimpinan, kita ambil ringkas. Intisari kandungannya menerangkan tentang telatah kaum kafir musyrik yang meminta secara mengejek-ngejek supaya mereka segera ditimpakan dengan azab yang dijanjikan. Dalam hal ini Allah Ta'ala perintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya bersabar terhadap ejekan golongan yang menentangnya dan menegaskan kepada mereka bahawa azab itu tetap akan berlaku pada hari kiamat ketika langit menjadi seperti tembaga cair. Allahu Akbar. Langit jadi, orang panggil jadi lembek. Dan gunung ganang menjadi seperti bulu yang berterbangan. Pada saat itu sahabat karib, teman rapat tidak bertanyakan hal sahabatnya kerana tiap-tiap seorang sibuk memikirkan hal dirinya sendiri meskipun masing-masing dapat melihat yang lain. Ini di antara benda peliknya. Sedang huru-hara berlaku pada hari kiamat, orang berlari sana sini, kita boleh kenal kawan-kawan kita duduk mana. Tapi tidak ada tak boleh nak tolong aku, tak boleh tanya khabar, tak boleh nak pedulikan orang lain. Pada saat itu orang-orang kafir suka kiranya dapat menebus diri dari azab seksa. Dia tebuh dengan anak, isteri dan kaum kerabatnya serta sekalian makhluk yang ada di bumi. Biarlah lantaklah puakmu. Aku nak tebuh diri aku biar selamat. Oh, tak kira dah. Atas dunia ni, semangat. Suami nak jaga isteri dah. Nak jaga anak-anak. Kalau ada bencana, kita cari anak kita dulu. Cari isteri, cari mak. Tapi di akhirat esok, orang ni lah, orang yang kita sayang yang kita nak tebus biar kita selamat. Kemudian diterangkan suatu peristiwa. Semasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat dan membaca Quran di sisi Kaabah, kaum kafir musyrik datang sambil duduk berkelompok-kelompok di sebelah kanan dan sebelah kiri Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu mengejek-ngejek dan berkata, kalau Muhammad ada pengikut-pengikutnya, follower dia banyak, kan, atba' dia ramai, masuk syurga, maka kitalah yang akan mendahului mereka masukinya. Dia mari perli. Kalau Muhammad ni masuk syurga dulu, kita lah. Kita anak beranak dia, kita duduk dekat dia. Kan? Dalam hal ini, Allah Ta'ala mendedahkan kesesatan mereka, mengharapkan syurga, sedang mereka kufur ingkar,
dan tidak percaya kepada hari akhirat. Macam orang duk menyanyi itulah, aku tunggumu di pintu syurga. Dianya kafir. Jadi jaga main penulis-penulis lirik pun kena pihak tengok juga siapa yang nak menyanyi itu. Oleh kerana balasan di akhirat ialah natijah dari amal usaha yang dikerjakan di dunia. Maka ditegaskan dalam surah ini bahawa orang-orang yang beriman yang bersifat dengan sifat-sifat yang mulia, itulah yang akan beroleh sebaik-baik balasan di dalam surga dengan mendapat kemuliaan dan penghormatan. Itu muqaddimah intisari surah yang kita akan baca satu-satu ayatnya insya-Allah. Surah Al-Ma'arij, surah yang ke-70, diturunkan di Mekah, 44 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi'. Salah seorang dari kalangan orang-orang kafir Mekah secara mengejek-ngejek meminta kedatangan azab yang dijanjikan akan berlaku. Dia mari dia jumpa Nabi SAW dalam keadaan perli. Mari ya. Mana ya? Gitulah ibarat kita kat tak. Mak. Muduk cerita azab-azab tu mana? Kerana itu Allah guna ayat di sini, sa'ala sa'ilu bi'azabin. Mari, bukan kalau dia tanya nak tahu, dia kata sa'ala sa'ilu anil azab, kan? Dia akan tanya tentang apakah azab yang mu cerita tu bagaimana? Ni bila dia mari tanya sa'ala sa'ilu bi'azabin, mereka mari tanya tentang buat mari azab tu. Lama dah dengar cerita azab ni, tak mari-mari pun. Itu dia panggil ayat perli isti'jal wal istihza'. Isti'jal maknanya mari lama dah tunggu ni. Kan? Istihza' perli, dua perkara. Siapa dia jenanya? Ada setengah ulama tafsir kata yang mari perli Nabi itu nama dia An-Nadhr ibnul Haris ibnu Kaladah. Tuan-tuan tandalah nama-nama penyagak Mekah ni. An-Nadhr ibnul Haris ibnu Kaladah, Abu Lahab, pak saudara dia, Abu Jahal, Uqbah. Jadi ada beberapa nama ni belaga puak ni yang mari duk ngenak Nabi pun. Dia kata apa? Dengar ni. Dia berdoa. Tuan-tuan jangan main. Allahumma in kana ma yaqulu Muhammadun huwal haqq min 'indika fa amtir 'alaina hijaratan minas sama' aw itina bi'azabin alim. Dia kata, ya Allah, kalau hak Muhammad cakap tu betul, ya Allah sungguh sengoti hak Muhammad kata tu, mari hujan batu atas kita. Turunkan hujan batu daripada langit atau mari azab. Mana dia memang orang panggil piau. Kau tak percaya. Kalau percaya, takut nak kata ni. Kan? Kita yang beriman ni walaupun lemah, tapi kita tak akan minta benda ni, kita tahu. Maka Allah Ta'ala turun surah ini, jangan duk minta lah. Kamu akan jumpanya. Tidak tahu ni tahun depan. Akhir sekali dia jumpa mana? Berjumpa di palan peperangan Badar, 17 Ramadan tahun yang kedua. Itu perjumpaan. Allah Ta'ala sebut beberapa kali dalam Quran tentang sifat mereka ini, isti'jal wal istihza', minta nak cepat. Di antaranya suratul Hajj, wa yasta'jilunaka bil azab, mereka nak cepat mari azab. Dalam suratul Ankabut, wa yasta'jilunaka bil azab, nak cepat. Dalam surah Asy-Syura ayat 18, yasta'jilu bihal ladina la yu'minuna biha. Orang yang tak beriman dengan akhirat, mereka nak cepat azab. Buat mari ya. Boring lah, lama dah tunggu ni. Tapi bagi orang beriman lain, walladzina amanu mushfiquna minha wa ya'lamuna anhal haqq
Orang yang beriman, musyfiqun, takut dengan azab. Na'udzubillah, na'udzubillah. Kan? Kita minta berlindung dengan Allah Ta'ala daripada kemurkaan Allah, daripada azab. Maka itu beza di antara puak kafir yang tak beriman, yasta'jilun, orang yang mukmin musyfiqun. Masya-Allah, tabarakallah. Baiklah, kita pergi kepada yang pentingnya. Kerja puak kafir ni mari nak ejek Nabi, mari nak perli, mari nak nganyi ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah kata apa? Bi'azabin waqi', meminta kedatangan azab yang dijanjikan akan berlaku nak sekarang. Tuhan jawab, lil kafirina laysa lahu dafi'. Azab yang disediakan untuk orang-orang yang kafir, yang tidak ada siapa pun dapat menolak datangnya. Kamu jangan duduk gopoh lah, tak usah duduk kalu, tak usah duduk nak cepat-cepat lah, jumpa lah tu kan. Jadi puak kafir ni dia suka mari perli Nabi SAW, dan ada kalanya dia cabar Nabi. Cabar. Tapi Nabi kita SAW orang buat macam mana pun, doalah Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Masya-Allah, tabarakallah, rahmatnya Nabi. Allahumma ighfir liqaumi, ya Allah ampunlah kaum aku, dia tak tahu. Ketika Nabi ke Taif, puak-puak kafir lontar Nabi, malaikat mari nak campak batu, nak bukit atas sakit. Nabi kata la. Bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdahu la yusyriku bi syai'a. Jangan. Kalau campak batu ni, bukit atas sakit, mati habis buat tu. Ya. Aku mengharapkan Allah Ta'ala keluar anak cucu zuriat mereka yang akan beriman. Masya Allah, tabarakallah. Ini yang kita kata betapa pentingnya kedudukan tu. Tapi bila Quraisy mari nak sangat, kena pun makin kuat, Nabi kita doa juga, Allahumma a'inni alaihim bisab'in kasab'i Yusuf. Ya Allah, tolonglah aku nak menghadapi mereka ini, timpakan kemarau ke atas Quraisy ini sebagaimana kemarau yang ditimpa ke atas zaman Nabi Yusuf AS. Maka kemarau berlaku di Mekah, sampai langit tu berasa dukhan. Dan puak-puak kafir ni kau duk main cari daun-daun ada tumbuk makan. Duk makan belulang, makan, yang pentingnya makan habis lah. Kalau sembelih hutan tu kat korek habis. Sekali dengan kulit, sekali dengan apa, makan belaka. Sebab terlalu lapar. Allah kata apa? Lil kafirin, puak kafir ni, mu jangan duk perlimai lah. Sekali tu hawak tu, sekali mari azab, tidak ada siapa, laisa lahu dafi', tidak ada siapa yang akan menolaknya. Tak ada siapa nak angkat. Cuma kita kena ingat, sunnatullah, ketetapan Allah Ta'ala ni, kalau mari azab, kena belaka kawasan tu. Ini yang kita bimbang. Maknanya kalau dalam kawasan kita ni ada orang buat maksiat, bila bala turun, dia tak memilih. Tidak kata kawasan pondok kita ni, kawasan masjid kita ni, kalau mari banjir, air duduk putar, dia tak masuk. Air tak masuk. Masjid ni rendah sikit, hak ni awal lagi masuk. Maknanya bila mari azab, kena belaka. Cuma, di akhirat esok Allah Ta'ala bangkitkan orang itu mengikut keadaan dia. Kalau orang beriman kena azab, mati juga. Beriman pun, tetapi mereka akan dibangkitkan semula. Dalam keadaan yang baik. Tak ada siapa yang boleh nak tolak azab aku. Mu jangan duduk cepat, jangan nak gopoh. Allah kata, minallahi zil ma'arij. Bijallah, maknanya kalau Allah Ta'ala mari azab, tidak ada siapa yang boleh menolaknya. Dari Allah yang menguasai tempat-tempat turun naiknya malaikat. Zurraf'ati wal'ulu. Zil ma'arij. Allah Ta'ala yang mempunyai kedudukan yang tinggi. Ada juga kata mi'raj. Zurrif'ati wal'ulu. Mempunyai kedudukan dan keagungan yang tinggi. Masya Allah. Allah, dalam ayat lain itu kata, Rafi'ud darajat zul arshi. Nah.
Tapi dalam ayat ini al-ma'arij di sini dengan makna at-turuq wal madarij. Jalan, laluan turun naik malaikat. Turun naik malaikat tadi ana sebut dah makna mi'raj. Mi'raj tu ma'arij. Fazul ma'arij huwa sihbus sultanul azam. Ia memiliki tempat turun naik. Siapa dia? Allah Azza wa Jalla. Jadi malaikat itu petugas. Yang menjalankan tugas la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kan? Jadi malaikat ni turun naik. Cepat pula tu dia, laju dia. Kan? Dia berjalan atas bumi. Kalau ada orang selawat, dia atas selawat ke Nabi SAW. Maknanya laporan malaikat tu naik. Macam mana malaikat tu naik? Tengok ayat yang keempat. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Yang dilalui oleh malaikat-malaikat warruh. Jadi biasanya kalau sebut ruh, yakni Jibril alaihissalam. Jibril ke mana? Ke pusat pemerintahan. Menerima dan menyempurnakan tugas masing-masing. Khasnya pada satu masa yang adalah tempohnya dirasai oleh orang-orang yang bersalah sungguh panjang kerana banyak hisab dan berat soal jawabnya. Banyak mana? Kadarnya 50,000 sanah, 50,000 tahun. 50,000 tahun mana ni? Kalau tahun dunia apa panjang? Kan? Kalau tahun akhirat Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Kita nak rempuh masuk, jangan masuk. Dalam perkara-perkara ghaib, jangan duk rempuh masuk. Jangan duk buat cerita-cerita, baca hadis tentang perkara ghaib, tapi terjemahan huraian kita macam buku novel. Yang ada setengah penceramah itu macam tu. Tapi orang menangis sebab dia dengan cumanya bimbang kitanya tokok tambah tu dalam riwayat hadis. Itu bahaya. Nanti orang salah faham cerita kita jadi hadis Nabi SAW. Ya, benda-benda gaib ni kena hati-hati tuan-tuan. Maknanya kadar dia 50,000 sanah, 50,000 tahun. Menerima. Tapi pelik. Terjemahan pimpinan Ar-Rahman ni tak sebut kadar 50,000 tahun. Dia kata kadar sungguh panjang. Dah kita kena sebut 50. Allah Ta'ala sebut 50,000 tahun. Cuma ulama berbeza tentang tahun mana tu. Adakah tahun kita? Kan? Ataupun tahun. Kalau tahun kita apa banyak dah. 50,000. 50,000 sana. Mana ada orang hidup 50,000 tahun. Kita hidup 50 tahun rasa lama dah. Kan? Banyak pengalaman dah rasanya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi azab ni, dia mari, kita ni bila mari waktu susah, rasa lama hidup ni. Kalau hari senang, itu sekejap, petang dah. Kalau tanya kena kuarantin, Allah, lamanya lah. Tidur, tak apa nak lena. Kalau lena sedap juga tak. Tidur lepas subuh, bangun zuhur. Makan-makan tidur, bangun asar pula. Ni tidur tak apa nak jadi. Bila susah. Tersebut dalam hadis Nabi SAW. Nabi kita pernah berdoa. Kalau kita pergi Madinah tu, satu masjid nama dia Masjid Al-Ijabah. Duduk di ujung perkuburan Baqi'. Tuan-tuan pergi melawat, akan jumpa sebuah masjid nama dia Masjid Ijabah. Ada yang mengatakan di situlah tempat Nabi kita berdoa. Dia minta dengan Allah Ta'ala supaya tidak binasakan umat dia ni dengan kemarau yang panjang. Allah Ta'ala jawab. Ijabah mana perkenankan. Lulus. Wa sa'altuhu, dan Nabi juga SAW minta supaya tidak binasakan umat ini dengan tenggelam. Seperti kaum Nabi Nuh. Fa'ataniha. Permohonan yang ketiga, ini yang kita sedih ni, kita kena bersedialah. Nabi kita minta supaya tidak berlakunya perbalahan sama-sama kita, Allah Ta'ala tangguhkan yang ni. 2 kabul, 1 tangguh. Sebab itulah tidak ada kebinasaan besar bagi umat Muhammad SAW ini.
dengan berlakunya banjir besar macam taufan Nabi Nuh ataupun kemarau yang terlalu panjang seperti berlakunya zaman Nabi Yusuf ataupun Nabi lain. Jadi sikit-sikit ada. Secara total besar-besar tidak ada. Maka dengan adanya Nabi SAW, Allah Ta'ala beri keamanan kepada umat ini. Tuan-tuan baca. Dalam suratul Anfal, suratul Anfal ayat 33, keamanan umat ini duduk dengan dua perkara. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Allah Ta'ala tidak akan binasakan umat ini dengan adanya Nabi SAW bersama mereka. Ini di antara hak istimewa Nabi SAW. Umatnya tidak binasa di hadapan mata dia. Nabi lain tak. Depan dia binasa. Bila Allah Ta'ala nak hancurkan kaum Lut, malaikat mari bagi tahu Lut, mu keluar malam ni daripada kampung ni. Esok mu tengok hancur lebur. Kau Nabi Saleh lepas dia sembelih unta, Saleh nasihat tak dengar. Sayhah, mu keluar daripada kawasan ni, tunggu dengan suara. Pom. Maknanya umat-umat dulu mati di hadapan Nabi mereka. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma kana Allahu liyu'azzibahum wa anta fihim. Allah Taala kata tidak akan binasa azab umat ni. Nabi ada bersama mereka. Wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah Taala tidak akan azabkan umat ini dalam keadaan mereka beristighfar. Maka para ulama mengatakan dua cara nak umat ini selamat, ada Nabi istighfar. Sekarang ini Nabi SAW sudah wafat, berada di makamnya, di kuburnya di Madinah. Adakah kita kena pergi gosok kubur Nabi? La. Mu nak selamat, ikut sunnah Nabi, ikut ajaran Nabi SAW, insya-Allah kita selamat. Ni kokeh sehari dua ni berkelahi ni, itu kita ikut sunnah Nabi lah. Ikut sunnah kena nafsu kita, kan? Kemudian yang kedua, Nabi sudah wafat, satu lagi alat yang menyelamatkan kita, wahum yastaghfirun. Mereka sedang beristighfar, sentiasa beristighfar. Jadi para jemaah sekalian, kita kena ingat dua perkara ini. Nak selamat ikut Nabi, Nabi sudah tidak ada, tapi sunnahnya ada. Nak selamat istighfar daripada dosa dan maksiat yang kita lakukan. Nah, jelaslah kita ayat yang keempat. Lama masanya, masa nak menunggu. Nak tunggu apa? Nak tunggu tempoh perbicaraan. Sama ada ke syurga, insya-Allah itu harapan kita, ataupun neraka itu na'udzubillah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis yang dikeluar oleh Muslim, Nabi kata, mana-mana orang yang menyimpan emas dengan perak, kemudian dia tak keluar zakatnya, mana pada hari kiamat nanti, suffihat, emas dengan perak tu jadi striker, yang akan menstrikerkan muka dia tu, Allahu Akbar, setiap kali sejuk, panah balik. Bila? Fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah, pada hari yang kadarnya 50,000 tahun, sehingga selesai perbicaraan di antara hamba-hamba Allah Ta'ala, ada yang syurga, ada yang neraka. Allahu Akbar. Ada yang mengatakan juga, kalau seorang itu duduk, nak kira perbuatan dia, 50,000 tahun baru habis. Tak apalah, itu kerja Allah Ta'ala, tulis 50 tahun. Maknanya, Allah Ta'ala sebut kalau hari dunia pun, maka munasabah ayat ini, panjang masa kerana soalan yang pertama dalam awal ayat, soalan perli. Mu nak perli aku tanya azab, mu tunggu. Hari yang akan mari esok, 50,000 tahun lama menunggu. Allahu Akbar. Jangan duk gurau. Kemudian Allah Ta'ala sebut kepada Nabi ayat yang kelima, Fasbir sabran jamila. Dan bersabarlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap ejekan golongan yang kafir itu dengan cara sabar yang jamila, sabar yang sebaik-baiknya. Kita sabar ni banyak jenis. Kan anda dah sebut dulu,
Sabar dia melakukan ketaatan, sabar meninggalkan maksiat, sabar di atas musibah. Maka di sini Allah Ta'ala sebut sabran jamila. Sabar sungguh-sungguh. Ada juga kita ni sabar tapi tak sabar. Ada ke tidak? Ada. Bila kena musibah, Alhamdulillah saya sabar. Tak ada 5 minit, penuh dah dalam Facebook. Gambar kereta dia kepek. Gambar barang dia hilang. Gambar dia kena cocok di hospital. Ini menunjukkan kesabaran ke tidak? Jawabnya down sikit. Orang sabar ni tak ada siapa tahu. Dia hidup mengadu pada Allah SWT saja. Tapi zaman kita ni, Facebook lah tempat di antara awal tempat kita mengadu. Maka Allah ajar kepada sini, sabra jamila. Sabar yang sungguh-sungguh. Maknanya sabar yang menunjukkan kepada kita tu sabar. Biar makhluk tak tahu tak apa. Yang penting kita boleh mengadu pada Allah Azza wa Jalla. Ini tahap tinggilah. Kalau tahap kita ni lagu tu lah. Duk main tahap Facebook ni. Dia panggil tahap Facebook. Dalam hadis Nabi sallallahu Nabi kita ajar, man yatasabbar yusabbirullah. Siapa dia mencari sifat sabar, insya-Allah Allah Taala jadikan dia orang sabar. Jadi kita hari ni kena belajar dan jadi orang sabar. Surah Al-Bukhari, hadis riwayat Bukhari Muslim daripada Abi Sa'id. Jadi kita kena belajar sabar. Hari ni tak sabar. Orang-orang muda, orang tua pun sama belaka. Mudah nak melatah, mudah nak bertempik, mudah nak marah. Kan? Kita belajarlah sabar. Ayat yang ke-6. Innahum yarawnahu ba'ida. Sebenarnya mereka memandang azab itu jauh dari berlaku. Itu pandangan orang kafir. Orang kafir, orang yang tak percaya, dia kata jauh lagi tu. Bila yang nak berlaku tu. Tapi mata orang yang beriman, ayat 7. Wa narahu qariba. Sedang kami memandangnya dekat, tetap akan berlaku. Orang kafir dia tak percaya. Dia kata, bila tu. Lambat lagi tu. Kita orang beriman lah, kita akan percaya. Kita rasa dekat. Sama jugalah kita hari ni. Duk mikir nak mati bila? Lambat lagi. Habis, boleh lagi tak duit riba, pergi pinjam bank riba. Untuk apa? Untuk nak buat perniagaan baru. Duk mikir tidak nak mati lagi. Pada tu orang tu umur 60 lebih dah tu. Sudah pencen dah kerja dengan kerajaan. Tapi kalau orang yang rasa imannya kuat, dia kata, dekat dah ni nak mati, main riba-riba lagi. Tak payah. Hati-hati tuan-tuan. Ayat yang ke-8. Yawma takunu as-sama'u kalmuhl. Allahu Akbar. Pada hari langit menjadi seperti tembaga cair. Al-muhli, al-ma'dan al-muzab. Makna logam yang dihancurkan, yang dicairkan. Langit jadi lagu tu lembek. Orang kata lembek jejek. Tak, lembek. Langit okah-okah kita tengok jadi lembek. Masya Allah, tabarakallah. Ini salah satu daripada bandingan. Nak suruh kita nampak langit jadi lembek. Dan banyak lagi sifat-sifat langit yang Tuhan sebut dalam Quran ni kan. Iza syaqqatis sama' fakanat wardatan kardiha kaddihan. Jadi macam-macam dia punya warna. Masya-Allah. Pada harinya pentingnya pada hari kiamat apa jadi? Wa takunul jibalu kal'ihn. Dan jadilah gunung ganang pula menjadi seperti bulu yang berterbangan. Dalam surah Al-Qari'ah, Allah kata, kal'ihnil manfush. Seperti debu yang duk terbang, bulu yang berterbangan. Masya Allah, tabarakallah. Maka dunia, langit, bukit-bukit atas dunia ni berwarna. Ada warna merah, ada warna tu. Yang peliknya bila orang pergi Madinah, dia kata, bukit Uhud ni warna merah ni. Sebab apa? Sebab darah syuhada. Bukan dia pergi atas bukit, dia pergi tepi kaki bukit. Ana selalu sebut bila jalan dengan bah jemaah. Bila siapa tengah jalan Mekah Madinah, bukit warna merah, tanya, sini ada peri juga ke? Dia kata kita tak. Jadi bukit tu warna-warna macam-macam, ada putih, merah, ada hitam. Demikian juga pada hari kiamat esok warna-warna sebelum dia terbang, lepas tu dia jadi hancur lebu habis. Masya-Allah, tabarakallah.
Pada hari itu apa jadi? Wala yas'alu hamimun hamima. Dan pada hari berlakunya kiamat, sahabat karib, teman rapat, best friend, BF kata orang sekarang tak? Best friend. Tidak bertanyakan hal sahabat karibnya kerana tiap-tiap seorang sibuk memikirkan hal keadaan dirinya sendiri. Orang tak nanya siapa dah. Tak sempat nak tanya macam mana kita sibuk, kita lorak ni. Nak tanya apa dia. Mana hamim di sini, tanda ni, orang-orang yang belajar tadabbur ni, hamim dengan mana as-sadiq, al-lasiq, al-wathiq. Kawan yang rapat, yang kita percaya ke dia. Tak tanya khabar hari kiamat esok. Ada juga hamim dengan makna al-ma'ul har, air panas. Jadi dua-dua tu ada lafaz dalam Quran. Jadi kita nak terjemah, kita kena tengok tempat. Kalau mari ma'an hamiman, itu air yang panas. Yang kata air itu marafat lah. Kalau tanya di sini ayat ni siap dia, orang tak tanya kawan, bukan tanya air panas. Kan? Tanya kawan dia. Dia tak akan tanya dah apa dia. Nak tanya apa tuan-tuan? Likul limri'im minhum yawma idzin sya'nun yughni. Hari itu masing-masing nak menyelamatkan diri kita ya. Allahu Akbar. Tapi yang peliknya, mesti kita, kalau kita pergi tempat ramah, perhimpunan Padang, kita kata Padang besar, mana di Malaysia ni masuk? Bukit Jalil, nak cari kawan, tak jumpa dah tu. Tapi di akhirat esok, walaupun huru hara, walaupun kelang kabut, apa jadi? Yubassarunahum. Padahal masing-masing diberi nampak satu sama lain. Boleh nampak. Kuasa Allah SWT dia beri pada kita, boleh jadi kelompok kawan-kawan kita tak jauh duduk. Walaupun nampak huru-hara sana sini, kita nampak, ni Mama, ni Dolah, ni Fulan. Jadi kita boleh nampak. Boleh kenal. Gu kita. Gu kita boleh chat. Boleh kenal. Masya Allah, tabarakallah. Itu kuasa Allah Ta'ala. Yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yawmi idzin bibani. Allahu Akbar. Pada saat yang demikian, huru-hara, tapi kita nampak, keluarga kita nampak, orang-orang kafir suka kiranya dapat menebus diri dari azab hari itu dengan anak-anaknya sendiri. Tengok. Dimula di sini dengan bani, dengan anak dia. Tanda, ini kita tadabbur sini. Yang kedua siapa? Wa sahibatihi wa akhihi. Dan isterinya. Nak tebus dengan isteri nanti. Wa akhihi, serta saudaranya. Wa fasilatihi allati tu'wih. Dan kaum kerabatnya yang melindunginya. Anak-beranak kita, hak cara kita. Yang melindungi kita. Wa man fil ardi jami'an summa yunjih. Dan juga sekalian makhluk yang ada di bumi. Dia nak tebus belaka. Semua benda dia nak tebus. Kemudian diharapkannya tebusan itu dapat menyelamatkannya. Tak kira kau kira. Dia nak beri semua ada atas dunia ni. Supaya apa? Supaya dia je selamat. Orang lain biar lah. Biarnya mampu pergi lah kata orang tak. Allahu Akbar. Tengok sikit sini. Wa fasilatihi allati tu'wi. Habislah kitanya. Kata di dalam hadis Nabi SAW, wa innal ansaba yaumal qiyamati tanqati'. Keturunan pada anak-anak air kiamat esok putus habis. Ghaira nasabi wa sababi wa sihri. Ini hak istimewa Nabi. Anak-anak Nabi tak putus buat dia pada air kiamat esok, masya-Allah. Mana orang lain pakat lari habis. Baik. Dalam ayat ini Allah Taala mula dengan siapa? Mula dengan anak dia. Kemudian isteri. Kemudian adik-beradik. Kemudian kabilah dia. Makin luas. Dia nak tebus lah. Kemudian semua atas dunia nak bayar belakang. Tapi dalam surah Abasa,
Tengok dalam surah Abasa yang kita baca dulu, berbeza. Dia mula apa? Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa. Dia mula dengan adik-beradik tu. Lari daripada adik-beradik dia. Wa ummihi, daripada mak dia. Wa abi, daripada ayah dia. Wa sahibati wa bani, daripada isteri dan anak-anak. Maknanya daripada adik-beradik naik ke atas. Apa beza? Kenapa sini mula dengan anak dengan isteri? Orang yang paling rapat sekali dengan kita. Jawab dianya, sebab di sini dia nak tebus diri dia, dia mula dengan orang yang paling mahal sekali bagi dia. Yang penting dia selamat. Nak cerita. Maknanya dia sangat, orang panggil sangat terdesak dah hari ni. Tak apalah ya Rabbi. Aku tebus dengan anak aku pun tak apa. Yang penting aku selamat. Nak begitu. Tapi dalam surah Abasa, li'anna amruhuna ka'amru firar. Dia lari itu, dia mula daripada mana? Dia lari daripada adik-beradik dia, daripada kawan-kawan. Lepas tu baru dia mari kepada mak ayah dia lari. Mana kita ni kalau lari nak menyelamatkan diri, kalau ada gapo-gapo, kita akan tumpu kepada isteri anak-anak dulu. Adik-beradik tapi lagi lah. Gitu, ibaratnya begitu. Maknanya dalam Abasa kita nak melarikan diri, lari daripada orang yang jauh sikit, lepas tu makin dekat, termasuklah mak ayah. Tapi dalam isu nak tebuh diri, oleh kerana sangat terdesak, tak apalah. Walaupun dengan anak, dengan isteri, saya akan tebus. Yang penting saya selamat. Jelas itu. Para jemaah kena tanda. Ada ulama kata khilaf li tanwi' je. Allah Ta'ala sebut sekali gini. Tapi dari sudut tadabbur, kita boleh detailkan bahawa saat mustahak dia nak tebuh dengan bini dulu. Yang orang yang paling rapat dengan dia. Saat dia nak lari, dia lari daripada orang jauh dulu. Masya Allah, tabarakallah. Itu dia panggil ilmu tadabbur. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kita kepahaman yang baik. Kemudian, habislah wa man fil ardi jami'an summa yunji. Sekali dengan habis atas bumi ni, kalau aku ada, aku nak tebuh belaka. Allah jawab apa? Tengok ayat 15. Kalla innaha laza. Kalla. Mana kalla tu? Kalla ni dipanggil kalimatut tuqalir radhi wajal. Mana kata-kata yang dikatakan untuk nak jerkah ataupun untuk nak marah. Kalla. La. Tidak. Begitulah. Ayat marah dia panggil. Tidak sekali-kali sebagaimana yang diharapkan. Jangan duduk berangan kamu. Innaha laza. Sesungguhnya neraka yang disediakan baginya tetap menjulang-julang apinya. Tak seduk mikir nak tebuh diri, tak seduk mikir nak lari, tak seduk fikir nak apa-apa. Innaha laza. Bahagian kamu neraka. Na'udzubillah. Allahu Akbar. Neraka yang sudah bernyala-nyala. Apa dia kerja dia? Nazza'atan lisyawa. La haula wala quwata illa billah. Kerja apinya membakar serta menggugurkan kulit ubun-ubun dan anggota tubuh badan. Masya Allah. Bila dia bakar, habis hancur. Kulit dia hancur. Kemudian anggota-anggota ni pun cabut habis. Masya Allah. Bermula daripada kulit kepala sampai ke kaki. La haula wala quwata illa billah. Kemudian hidup balik. Sembuh mula. Bakar pula. Allah, tak habis-habis. Manakala sekali bakar mati, tak habislah. Tak habis. Na'udzubillah. Ayat 17. Siapa dia ni? Orang yang kena bakar ni. Tad'u man adbara wa tawalla. Neraka itu memanggil dan menarik orang yang membelakangi serta berpaling dari kebenaran. Ada ulama kata nidak hakiki. Pada hari kiamat esok neraka itu bercakap, "Oi, mari." Dia kata apa? Cakap dengan bahasa, kan dalam surah Al-Mutaghayyizan wa zafira, bunyi suara dia, nak marah. Tengok orang mari nak masuk ahli neraka, dia bawa oleh malaikat nak mari tu, neraka kacik gigi, kerak-kerak dah kata orang. Mana nak marahnya dia. Jadi dia panggil, "Tad'un, mari sini."
Apa muni perangai atas dunia ni? Man adbara wa tawalla. Ada yang mengatakan khazanatul jahannam, penjaga neraka hok panggil. Yang pentingnya dua-dua tu bolehlah. Kuasa Allah SWT dia nak suruh neraka bercakap. Neraka nak marah, boleh berlaku itu. Pasal apa? Sebab mu ni adbara makna membelakangi. Wa tawalla tinggal. Waktu Nabi SAW duk ajak kamu, Nabi kita duk ajar kamu, Nabi kita duk dakwah kamu dulu, kamu pergi belakang dengan dia ni. Kamu berpaling, kamu lari daripada dia ni. Kamu tak ikut. Hari ni, mari sini. Tak ada tempat nak lari dah kamu. Kamu telah dicekup oleh para malaikat. Na'udzubillah. Neraka menggelenggak. Orang panggil dengan suara yang begitu marah kepada orang-orang yang nak maut. Maknanya dia panggil orang yang lari daripada kebenaran. Wa jama'a fa'awwa. Dan yang mengumpulkan harta kekayaan lalu menyimpannya dengan tidak membayar zakatnya. Allahu Akbar. Ni kita bimbang hari ni. Orang yang mengumpulkan harta ni para jemaah sekalian dari sudut realiti lah. Kita cakap orang panggil realiti. Realitinya mengumpulkan harta tidak aib. Berapa ramai sahabat-sahabat di zaman Nabi SAW yang kaya. Nabi tak larang. Tak kata Amrah bin Auf. Waktu duduk Mekah dulu koprak, mari Madinah ni tak payahlah. Zuhud. Giduk sekali dengan Abu Hurairah duduk pondok. Kan? Di Sufah nama pondok dia, belakang masjid tu. Menantu yang disayangi 2 kali dia kahwinkan anak dia. Utsman bin Affan, ahli perniagaan. Awal-awal lagi siapa di Madinah, Utsman pergi beli telaga orang Yahudi. Maknanya, mencari harta bukan satu keaifan, tetapi al-mazmum. Yang dicela, yang dimarah di sini, alla yatawarra' anil kasbi al-haram, orang yang tidak meninggalkan mencari harta yang haram. Masalah. Lah ni, orang duduk jual beli, kita tak tahu sah ke tak sah. Dia tak tanya dah ustaznya, dia penting masyuk. Istilah orang muda dia panggil masyuk. Asalkan masyuk, halal haram, sabar ustaz, jangan duduk bicara. Kalau saya dapat keuntungan banyak, pondok ustaz, tapi ustaz saya bagi bantuan. Ustaz pun tak nak kata apa juga main bantuan ni. Lah. Yang halal kita kena nyatakan halal, yang haram kita nyatakan haram. Jangan duduk mainkan orang bagi bantuan kita jadi lembek. Lah. Maka dalam ayat-ayat yang lepas, kita dah bincang di antara orang yang kena azab pada hari kiamat, wala yahuddu ala ta'amil miskin, kan? Mereka tidak menggalakkan orang beri makan. Ataupun termasuk di kalangan manna'il lil khair, orang yang menyekat orang nak buat benda baik. NGO nak buat benda baik, kita marah contohnya. Dia sendiri bakhil hangi, lah. Maka mencari harta tidak dilarang, tetapi biarlah kita cari melalui jalan yang halal, cara yang halal. Saya selalu buat bandingan kata-kata hikmah. Kita duduk di atas dunia tidak menjadi masalah sebab dunia ini mazra'atun lil akhirah, menjadi tempat kita bercucuk tanam buat persiapan ke akhirat. Tetapi yang kita bimbangnya kalau dunia masuk dalam hati kita, ini rusak. Kita duduk atas dunia tak ada masalah, yang bila dunia duduk atas kita baru jadi masalah. Orang buat bandingan, dia kata bahtera kapal duduk dalam laut tak ada masalah sebab tempat dia. Tapi kalau laut duduk atas kapal, habis tenggelam. Yang kedua, walaupun kita dapat daripada jalan yang baik, harta, tapi kita tidak jawai bayar zakat. Itu satu masalah. Tidak infak fi sabilillah. Tidak menggalakkan beri makan kepada orang, tidak membantu orang. Maka ini di antara khija dianya, jama'a fa'aw'a. Kupu harta, kerja nak besar ke akaun, kerja nak banyak pengumpulan harta, tapi tidak membayar zakat, tidak infak fi sabilillah, tidak membantu orang susah. Sekarang ni orang duduk buat bandingan, gambar-gambar kartun, rumah besar, sebelah dia rumah kecil. Dia tak pergi tanya orang rumah kecil tu ada makan ke tak. Dia tahunya setiap masa, awak tolong tengok rumah saya nak pergi umrah.
Nak pergi haji, duit banyak, tapi rumah kawan ni ada makan dia ke tidak, kita tak tahu. Ini di antara masalah kita. Karena itulah kata di para ulama, dia kata, utamakan as-sajid, utamakan orang yang bersujud, lapar ke kenyang, lebih baik daripada kita duduk sibuk menghiaskan masjid. Nah, daripada sibuk hias masjid, baik kita utamakan as-sajid, mana orang yang sujud. Baiklah para jemaah sekalian, itulah dia panggil peristiwa orang kafir nak lari, nak tebus diri dia, tapi tak ada faedah belaka. Kerja dianya, naza'ata lisyawa, na'uzubillah. Sebab atas dunia dulu, mereka duduk sekumpul dunia, tapi terlupa ke akhirat. Jadi insya-Allah dalam siri yang akan datang, bermula ayat 19, kita akan masuk kepada ciri-ciri manusia yang kuat imannya dan manusia yang lemah imannya. Kita tengok dalam pelajaran yang kita akan datang, insya-Allah. Innal insana khuliqa halu'a. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.